ayat ni menceritakan sebenarnya Quran ni dia menceritakan semuanya pada manusia. Dia tidak menceritakan kepada ini, semua menceritakan kepada manusia. Kenapa manusia? Sebab manusia ni terlalu istimewa. Ada satu cerita yang menceritakan tentang manusia ni lagi hebat daripada para malaikat. Itu nanti ada rezeki kita bincangkan tentang itu sama-sama dan kita berkongsi. Tapi di sini nak memberitahu asal muasal itu tadi. Bila kamu faham benda sini, dia menceritakan macam hari raya. Sebelum ni kita tahu hari raya itu adalah Aidilfitri. Apa yang dia katakan Aidilfitri itu sendiri? Aidilfitri ni apa? Fitri ni nak ceritakan sebenarnya fitri ni asal muasal, iaitu kembali kepada fitrah. Kembali kepada asal kamu. Kamu kena tahu kamu itu siapa. Bila kamu dah faham kamu itu siapa, barulah kamu berhari raya. Dengan satu kedudukan bahawa kamu akan faham dalam surah Ar-Rahman sebanyak 31 kali dia telah mengatakan nikmat mana yang hendak kamu luluskan, iaitu diri kamu. Sebanyak 31 kali dia ulang. Kenapa? Sebab manusia ini tak faham, tapi berlagak faham. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita nak bedah lagu Di Hari Raya yang dinyanyikan oleh M. Nasir. Liriknya ditulis oleh M. Nasir. Baik, kita tengok lirik yang pertama. Satu hari di hari raya, kulihat cahaya bersinar indah, langit cemerlang tak terkira, tanda kuasa yang Maha Esa memberi nikmat pada manusia. Apa yang kita nak kena faham dalam lirik kali ni? Sebab dia dah ada kata suatu hari di hari raya, kulihat cahaya bersinar indah, langit cemerlang tak terkira, tanda kuasa yang Maha Esa memberi nikmat pada manusia. Apa yang kita nak kena faham? Sebenarnya di sini untuk kita nak kena faham betul-betul macam mana kita nak kena tahu tanda kuasa Tuhan itu sendiri yang Maha Esa. Sebenarnya kita nak kena faham macam mana? Sebenarnya dia nak menceritakan di sini asal muasal diri kita itu sendiri. Asal kita ni dari mana? Sebenarnya asal kita ni daripada mana? Ayat Quran banyak mengatakan tentang kita ni, asal kita ni daripada tanah. Daripada tanah. Sebagai untuk kita tahu dalam banyak surah-surah ayat yang menceritakan kita ini daripada tanah. Seperti dalam surah 3 ayat 59, surah 6 ayat 2, surah 7 ayat 12. Lagi apa? Dalam surah 15. Dalam surah 15 ayat 26, 28, 29, 33. Dekat sini dia menceritakan tentang apa? Menceritakan tentang lumpuh hitam. Lumpuh hitam ni macam mana yang diberikan bentuk ni. Sini kita nak kena tahu. Surah ni, surah 15 ayat 26, 28, 29 dengan 33. Lepas tu ada lagi apa? Surah 17 ayat 61, surah 18 ayat 37. Lagi apa? Dalam surah 20 ayat 55, surah 22 ayat 5. Ini nak kena faham. Surah 2 ayat 5. Surah 2 ayat 5 ni memang kita nak kena faham betul-betul dengan satu kedudukan. Memang kita nak kena faham. Lepas tu ada lagi dalam surah apa? Dalam surah 23 ayat 12, surah 25 ayat 54. Apa lagi? Surah 35 ayat 11, surah 37 ayat 11. Lepas tu surah apa? 38 ayat 71, surah 40 ayat 67, surah 55, surah Ar-Rahman ni ayat 60, surah Ar-Rahman ayat 14, surah 55 ayat 14. Lepas tu surah 71 ayat 17.
Di sini yang kita nak kena faham betul-betul. Di sini dia menciptakan manusia daripada tanah. Ni, manusia daripada tanah ni yang kering. Kamu buka, kamu akan nampak benda tu macam mana. Dia menceritakan manusia ni daripada tanah. Okey. Untuk sebagai kefahaman yang mendalam, apa yang kita nak kena faham di sini? Dengan satu kedudukan, apa yang kita nak kena faham? Ini menciptakan daripada tanah, tetapi dari asal muasal kita, ada satu para sahabat pernah tanya Rasulullah, bapa saudara dia yang sezaman dengan dia, yang kita nak kena tahu. Tetapi Jabir bin Abdullah pernah tanya kepada Rasulullah SAW. Dia ada tanya apa? Dia tanya, ya Rasulullah, beritahu kepada aku tentang sesuatu yang diciptakan Allah sebelum segala yang lain. Sebelum segala yang nak tanya di situ, sebelum segalanya ada, sebelumnya ada, Allah Ta'ala menciptakan apa? Lepas tu Rasulullah pun menjawab, ya Jabir, sesungguhnya Allah Ta'ala menciptakan nur nabimu Muhammad dari nurnya sebelum menciptakan sesuatu, sebelum menciptakan sesuatu yang lain. Di situ yang kita nak kena faham. Yang dikatakan itu sebenarnya menciptakan tentang apa? Tentang Nur Muhammad. Di sini menciptakan tentang Nur Muhammad, tetapi di sini menciptakan asal manusia daripada tanah. Mana kita nak kena faham? Ni ayat Quran ni. Ini daripada mana pula? Ni yang kita nak kena faham. Kamu itu daripada Nur Allah asalnya, tetapi di sini dia menciptakan kamu daripada tanah. Kamu nak mana yang kamu nak pegang? Kamu daripada tanah ke kamu daripada Nur Allah? Apa yang kamu nak kena faham? Dan di mana yang sebenarnya kamu nak? Di sini yang mana yang dikatakan tajalli? Yang ada atau diadakan, yang menciptakan atau yang diciptakan. Di sini yang kamu nak kena tahu. Di sini yang kamu nak kena faham. Sebenarnya macam mana? Apa yang kamu nak kena faham sebenarnya? Dengan satu kedudukan, barulah kamu akan tahu sebenarnya siapa diri kamu, yang bagaimana yang kamu sebenarnya kamu perlu tahu. Di sini yang kamu nak kena faham betul-betul dengan apa yang sebenarnya yang nak disampaikan. Macam dalam surah 15 ayat 26, 28, 29 dengan 33, dia menceritakan lumpur. Kamu itu sebenarnya lumpur hitam yang direkakan bentuk, yang diberi bentuk. Apa yang dia katakan bentuk tu tadi? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Di sini yang menceritakan di situ balik. Dalam surah 22 ayat 5, sini nak bagi tahu sebenarnya macam mana. Tetapi apabila yang kita telah memahami, apabila kita faham dengan satu kedudukan, dia menceritakan pula tentang apa? Siruh hayat. Dalam kita belajar asal muasal dalam usul kita akan jumpa benda-benda macam ni. Dekat situ yang dikatakan asal, dia bagi tahu kat kita ni apa. Sebelum ni kita tahu dia kata hayat. Hayat ni apa? Sebenar-benar hayat orang kata roh, dan sebenar-benar roh ni orang kata nafas. Sebenar-benar nafas ni ada rahsia, dan sebenar-benar rahsia ni ada Nur Muhammad. Sebenarnya Nur Muhammad ni siapa? Di sini bila kamu faham di sini, memang cukup cantik, cukup sempoi, barulah kamu akan faham dengan satu kedudukan. Sedangkan Jabir tanya Rasulullah pun sendiri, dia kata sebelum yang diadakan, siapa yang ada? Rasulullah pun kata Nur Nabimu Muhammad yang dari nurnya itu sebelum sesuatu yang lain telah ada. Macam mana tajalli yang kamu faham? Kalau orang arif, dia faham dah benda ni, tapi kamu faham macam mana? Dengan satu kedudukan yang kamu nak kena faham. Di sini sebenarnya. Tetapi apabila kamu faham dengan satu kedudukan, bila kamu berguru, kamu akan jumpa tentang anasir pula. Yang dia katakan tentang anasir. Bila kamu akan tahu, kamu akan tanya pula, dia akan disoalkan balik, dan kamu akan diberi faham tentang anasir Muhammad itu sendiri. Yang dia katakan awal Muhammad, akhir Muhammad, zahir Muhammad, batin Muhammad. Awal Muhammad ni apa, akhir Muhammad ni apa, zahir Muhammad ni apa, batin Muhammad ni apa. Di sini kamu akan faham yang dikatakan kekasih awal dan akhir dengan satu kedudukan. Sini dah diterjadikan ke belum?
Di sini kamu nak kena tahu. Di sini yang kamu nak kena faham. Bila kamu dah tahu benda ni, barulah kamu akan faham macam mana lirik yang dia katakan suatu hari di hari raya. Kau lihat cahaya bersinar indah, langit cemerlang tak terkira, tanda kuasa yang Maha Esa memberi nikmat pada manusia. Ayat ini menceritakan sebenarnya Quran ni, dia menceritakan semuanya pada manusia. Dia tidak menceritakan kepada itu kepada ini. Semua menceritakan kepada manusia. Kenapa manusia? Sebab manusia ni terlalu istimewa. Ada satu cerita yang menceritakan tentang manusia ni lagi hebat daripada para malaikat. Itu nanti ada rezeki kita bincangkan tentang itu sama-sama dan kita berkongsi. Tapi di sini nak memberitahu asal muasal itu tadi. Bila kamu faham benda sini, dia menceritakan macam hari raya. Sebelum ni kita tahu hari raya itu adalah Aidilfitri. Apa yang dia katakan Aidilfitri itu sendiri? Aidilfitri ni apa? Fitri ni nak ceritakan sebenarnya fitri ni asal muasal, iaitu kembali kepada fitrah. Kembali kepada asal kamu. Kamu kena tahu kamu itu siapa. Bila kamu dah faham kamu itu siapa, barulah kamu berhari raya. Dengan satu kedudukan bahawa kamu akan faham dalam surah Ar-Rahman sebanyak 31 kali dia telah mengatakan nikmat mana yang hendak kamu riskan, iaitu diri kamu. Sebanyak 31 kali dia ulang. Kenapa? Sebab manusia ini tak faham, tapi berlagak faham. Ini yang kita nak kena tahu. Asal muasal Aidilfitri ni nak menceritakan hari raya. Siapa diri kamu? Asal diri kamu itu siapa? Bila kamu dah faham, kau lihat cahaya bersinar indah, iaitu diri kamu yang telah ditajalikan di sini. Nikmat mana yang hendak kamu dustakan? Itu sebenarnya lirik yang dia nak sampaikan. Baik, kita tengok lirik yang seterusnya. Satu hari di hari raya, ku dengar irama yang sungguh indah. Ku coba mendekati padanya, kira irama itu adalah suara pujian pada Yang Esa. Apa yang kita nak kena faham dalam lirik kali ni? Macam dia ada kata tadi, suatu hari di hari raya, ku dengar irama yang sungguh indah. Ku coba mendekati padanya, kira irama itu adalah suara pujian pada Yang Esa. Nak cerita di sini macam mana kita tahu hari raya itu menceritakan asal muasal pada diri kamu. Asal kamu itu siapa sebenarnya. Maka jika kamu telah mengetahui asal muasal kamu, maka kamu telah berhari raya. Berhari-hari raya, bukan hari raya. Tapi di sini yang kita nak kena faham, dia kata suatu hari di hari raya, ku dengar irama yang sungguh indah. Ku coba mendekati padanya, kira irama itu adalah. Biasa kita tahu hari raya ini dia telah takbir. Macam mana kita tahu dia takbir? Takbir ni bila kita tengok maksud-maksud dia, dia telah berpujian-pujian daripada malam tu sampailah ke asar hari raya Aidilfitri. Apa yang dia katakan, maksud-maksud dia yang kita nak kena faham. Sebenarnya kalau kita tengok pun Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Bila kita dengar takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mulisina lahuddin walau karihal kafirun. Apa tu? Walau dibenci oleh golongan kafir, walau karihal munafikun. Ada setengah tambah macam tu. Lepas tu ada yang tambah lagi, walau karihal musyrikun. Lepas tu dia kata pula, la ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah. Sadaqa wa'dah ni kita nak kena faham, yang benar janjinya. Wa nasara abadah wa azza jundahu wa zamal ahzab wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Di sini kita nak kena tahu pujian-pujian itu sebenarnya sadaqa wa'dah, benar janji dia. Walau karihal kafir, walaupun dibenci oleh orang kafir. Siapa yang kafir ni sebenarnya? Kafir itu apa sebenarnya? Kafir itu apa? Faham betul-betul maksud kafir itu apa? Dalam Islam tu pun ada kafir. Bukannya orang yang tak beragama Islam tu kafir. Dalam Islam tu pun ada kafir. Sebab tu jangan hukum orang. Belajar hukum tapi jangan menghukum. Kita kena faham betul-betul macam mana. Sebab tu dia kata wa nasara abadah, yang benar janji dia. Lepas tu dia kata pula la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Nak cerita itu tiada Tuhan selainnya, kecualinya, hanya Dia semata-mata. Bila kamu dah faham sini, semua pujian untuk sini. Irama itu, kamu dengar, irama itu sentiasa ada di situ. Di dalam diri kamu, irama itu sentiasa bermain. Daripada kamu dalam perut lagi sampai sekarang. Sampai sekarang
benda irama itu. Ini sebenarnya kita nak kena faham. Kira irama itu adalah suara pujian pada Yang Esa. Mana ada lain lah. Cuma kita faham kalimah-kalimah itu dia bercerita tentang apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Semua di situ ceritakan tentang apa? Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila. Di situ dia menceritakan apa yang kamu faham. Di sini kamu nak kena tahu, di sini nak kena faham. Bila kamu dah tahu di situ, cukup sampel ya. Allahu Akbar walillahil hamd. Sesungguhnya pujian itu berada di dalam diri kamu. Bila kamu kenal asal muasal diri kamu, itu sebenarnya lirik yang dia nak sampaikan. Baik, kita tengok lirik yang seterusnya. Satu hari di hari raya, aku menangis tanda gembira, aku menangis tanda ku cinta kepadanya. Apa yang kita nak kena faham di sini? Dia dah ada kata suatu hari di hari raya, aku menangis tanda gembira, aku menangis tanda ku cinta kepadanya. Macam mana yang kita tahu kan ni tadi? Takbir asal muasal diri tu tadi, daripada tanah kering sebelum tu tadi, sebelum dah sampai Nabi Muhammad sebelum tu tadi. Jadi di sini kamu dah faham macam mana yang dikatakan diadakan. Asal muasal tu tadi. Macam mana itu tadi yang kita nak kena tahu. Macam mana lirik sekarang dia kata aku menangis tanda gembira, aku menangis tanda ku cinta kepadanya. Itu diri kamu itu sendiri. Kerana kamu telah faham di sini dah diadakan, kamu telah ditajalikan. Bila kamu kenal diri kamu, rupanya asal diri kamu itu sendiri bila kamu berhari raya. Ada orang bila dia kenal dirinya, dia akan menangis. Sebab apa? Dia meluahkan segala apa yang dia ada. Ada setengah tu pula dia meluahkan dengan ketawa. Ikut soul masing-masing. Sebab benda ni dia bermasing-masing punya soul tu sendiri. Beruntunglah siapa yang merasai benda tu. Sebab benda ni cinta itu sendiri, barulah kamu faham rupanya. Sebenarnya rupanya cinta dia ini kepada kamu itu sendiri. Dia telah menyatakan untuk diri. Sebab dia katakan aku ingin menciptakan Muhammad itu untuk mengenali akan diri kamu, untuk menyatakan aku ingin menciptakan. Tidak ada kamu sebenarnya, yang ada hanya Muhammad. Kerana Muhammad itulah adanya kamu. Di sini yang kamu nak kena faham. Bila kamu dah tahu dengan satu kedudukan benda itu, dia telah menjelaskan, barulah kamu akan tahu apa yang nak disampaikan. Semua benda ini dalam surah ini dia telah memberitahu kepada kita supaya kita memperhalusi. Dekat ayat-ayat ni dalam surah ni dia menceritakan sebanyak 22 surah, tapi ayat ini yang diceritakan tadi, bagaimana yang dikongsikan tadi. Lepas tu bila kamu dah faham tentang ini, cubalah kamu faham pula yang dikatakan tentang dalam surah 17 ayat 7. Faham betul-betul surah 17 ayat 7. Di sini bila kamu dah tahu benda ini, terpulang pada diri masing-masing. Nak macam mana? Nak menonggeng ke, nak berdiri ke, nak melompat ke, nak apa, nak melipat ke apa sekalipun. Semua benda-benda ini tu hak pada diri kamu. Kamu nak berjalan ke, kamu nak berlari ke, kamu nak tonggeng ke, kamu nak tidur ke, semuanya pada diri kamu. Surah 17 ayat 7. Sebenarnya bila kamu faham asal muasal diri kamu, atas kamu telah sedar siapa diri kamu sebenarnya. Itu sebenarnya lirik yang dia nak sampaikan. Kita tengok lirik yang seterusnya. Satu hari di hari raya, ku lihat wajah suci ibuku, ku lihat wajah kasih ayahku, ku gembira. Mungkin inilah dia kebahagiaan. Apa yang kita nak kena faham dalam lirik kali ini? Macam mana kita tahu sebelum ni macam mana dia telah menjelaskan suatu hari di hari raya, ku lihat wajah suci ibuku, ku lihat wajah kasih ayahku, ku gembira. Mungkin ini adalah kebahagiaan. Mungkin inilah kebahagiaan sebenarnya di sini. Memang kebahagiaan. Beruntung siapa yang melihatnya di situ. Macam mana yang kita nak kena tahu benda ni? Macam mana yang kita nak kena faham benda ni macam mana? Dengan satu kedudukan. Bila kita tahu apa yang nak disampaikan, barulah kamu tahu sebenarnya apa yang nak sebenarnya. Tuhan tu untuk apa menciptakan kamu di sini. Satu hari di hari raya ni nak cerita di sini asal muasal. Tetapi dia kata pula, ku lihat wajah suci ibuku, ku lihat wajah kasih ayahku, ku gembira. Ini yang kamu nak kena tahu. Itu melihat wajah ayah ibu itu kiasan. Tetapi apa yang nak dia ceritakan, ke mana kamu berpaling, di situ wajah Allah. Sebelum kamu nak melihat apa wajah suci yang lain pun, kamu akan melihat wajah Allah itu saja tanpa kamu sedar. Sebenarnya kalau kamu tak nampak, kamu terhijab. Tetapi bagi orang yang arif billah, mereka tidak akan terhijab. Dia melihat Allah Ta'ala semata-mata.
Wajah tu, dan sebab dalam surah Al-Baqarah pun dah disebut wajah tu, ke mana kamu berpaling di situ wajah Allah. Sebelum kamu solat, kamu macam doa iftitah pun kamu dah sebut wajah tu wajah. Kau hadapkan wajah tu, wajah siapa yang kamu lihat? Kalau kamu tak lihat wajah itu, macam mana? Rugilah. Kamu kata kamu itu membawa agama Tuhan, kamu itu membawa jalan Rasul itu sendiri. Kalau wajah Tuhan itu sendiri kamu tak nampak, kamu tak kenal, macam mana kamu nak bawa jalan Tuhan? Itu hanya kamu mengikut-ikut. Jadi di sini bila kamu berhari raya, sebenarnya nak menceritakan asal muasal itu sendiri. Dia menceritakan di situ sebenarnya kamu telah melihat wajah itu, barulah kamu gembira. Mungkin ini adalah kebahagiaan. Baru dia faham dengan satu kedudukan wajah tu tadi. Inilah yang dikatakan hari raya, kerana kamu telah menampak wajah Tuhan kamu itu sendiri. Sebagaimana para 4 sahabat telah melihat wajah Allah tu. Rasulullah tanya kepada Abu Bakar, bagaimana kamu melihat Allah? Abu Bakar berkata, sebelum aku melihat pokok, aku nampak Allah. Dia tanya kepada Umar, ya Umar, bagaimana kamu melihat Allah? Aku nampak pokok dulu, baru aku nampak Allah. Abu Bakar dia sebelum, Umar dia selepas. Dia tanya kepada Osman, ya Osman, bagaimana kamu melihat Allah? Aku nampak berserta. Dia tanya Ali, ya Ali, bagaimana kamu melihat Allah? Ali pun berkatakan, aku nampak Allah itu berada di dalam pokok itu. 4 sahabat, Abu Bakar sebelum, Umar selepas, Osman berserta, Ali di dalam. Kamu macam mana? Kamu melihat Allah macam mana? Macam mana kamu melihat Allah? Bila kamu dah nampak benda ini semua, kamu dah faham, inilah kebahagiaan. Tu dia kata, dan lirik dia kata, ku gembira. Mungkin ini adalah kebahagiaan, mungkin ini kebahagiaan. Ini yang sebenarnya yang nak disampaikan. Ini yang dia katakan hari raya. Kembali kepada fitrah, asal muasal diri kamu, barulah kamu faham. Di situ yang hendak kamu hadapkan, jangan kamu putuskan di situ. Maka di sinilah berhari raya, bukan hari tu hari raya. Kamu itu berhari-hari raya. Kerana kamu telah nampak wajah kekasih kamu, telah kamu dambakan ke dalam jiwa kamu. Berbahagialah kamu pada hari ini, hari raya ini. Itu sebenarnya yang kita nak kena tahu pada hari raya. Baik, itu saja bedah lirik Suatu Hari di Hari Raya yang dinyanyikan oleh M. Nasir. Apa yang kita nak kena faham di sini sebenarnya, kita nak kena vakumkan di sini. Kamu nak kena betul-betul wusul. Sebenarnya wusul itu kamu nak kena faham bagaimana yang dikatakan hari raya. Sebenarnya hari raya ini mengajar kamu, sebenarnya memberi kepada kamu ada kemenangan, kerana kamu telah berjaya kembali asal muasal pada diri kamu. Maka hendaklah kamu betul-betul dan benar-benar istiqomah, dan kamu itikadkan apa yang kamu nak diitikadkan. Baik, itu saja. Yang baik daripada Allah, yang buruk pun daripada Allah. Yang memberi faham itu Allah, yang tak memberi faham itu pun Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.